Jadi dia boleh masuk dalam masyarakat, boleh bergaul dengan agama. Jadi orang balas tu orang yang dekat dengan Allah tu, orang dekat. Jadi kalau hati tu menikah dengan orang ke mana? Cuba kita fikir dia. Adakah boleh jadi berlaku perkahwinan ni satu tidak manusia dengan manusia? Kalau menatan dengan manusia tu dia sama-sama menatan dah. Kalau orang menikah dengan lembu misal, dia lembu menatan, orang tu pun menatan juga. Jadi kalau jin ni sejenis manusia, tidak jenis manusia, jenis lain, nikah manusia, nak nikah lagu mana? Nah, itu pun sudah satu pertanyaan tu perlu kita jawab. Tapi sebenarnya jin tu bukan hati manusia. Jadi adalah riwayat mengatakan lama dah alam ni diduduki oleh generasi jin. Lepas tu mari generasi manusia. Jadi boleh jadilah nikah antara jin dan manusia. Dia peristiwa kahwin jin manusia tu memang zaman-zaman kita ni pun ada. Zaman ni ada. Cuma dia rasa pelik lah macam tu. Dia sebenarnya jin ni tidak atu ni. Orang juga. Sebab itulah dalam Quran sebutkan idza stama'a nafarun minal jin. Satu golongan daripada jin duduk ita dengar Nabi duduk baca Quran. Bila begitu dia dengar Nabi baca Quran tu, Quran bahasa Arab. Jadi jin ni reti Arab. Reti Arab. Jadi kalau dia hatu tak tahulah. Tapi hal ni dia reti Arab. Dia balik kemudian riwayat kapung inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah dengar satu bacaan yang menakjubkan. Gapo yahdi ila rusdi. Dia pimpin kita, ajak kita kepada petunjuk. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Lepas tu dia ajar kita jangan syirik dengan Allah. Walau dengan siapa-siapa. Jadi jin tu balik riwayat ke puak dia pula. Jadi puak dia tu masuk Islam. Lama. Puak jin tu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi hukum taklif ni kepada jin dan manusia aja. Jin dengan manusia aja taklif ni. Lepas pada jin dengan manusia tak ada. Malaikat tak ada taklif, hatu tak ada taklif, iblis tak ada taklif, tak ada belakang tu semua. Tak ada taklifnya hukum. Ya manusia sama jin je. Jadi menunjukkan benda tu benda yang sama. Sebab tu hukum sama. Tapi orang tak kecek tentang haji ni. Jangan duk main hatu gitu je lah. Main hatu gitu je. Masing-masing telah mempersembahkan kurban kepada Allah. Id qarraba qurbanan. Persembahan mereka itu hanya diterima oleh Allah dari salah seorang sahaja. Sedangkan dari yang lain tidak diterima. Jadi pada zaman itu kurban ni kalau Tuhan terima tu dia habis kurban. Dia hilang. Sama ada dimakan oleh api ataupun sebagainya. Jadi kalau Tuhan tak terima maka duduk sebab situlah. Ia yang tidak diterima kurbannya menjawab, aku akan bunuh engkau. Walam yutaqabbal minal akhar. Kok lagi tak diterima korban dia. Jadi bila lah kau tak terima ni, tengok kawan tu terima hak dia dok, lalu dia kata kepada kawan tu la aqtulannak. Aku akan bunuh kamu. Jawabnya hak yang diterima, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima korban menjawab, sesungguhnya Allah hanya akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Tuhan terima itu daripada hati yang tulus ikhlas kepada Allah.
Jadi bila kawan tu berkata, dia kata ke mana, la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Sesungguhnya kalau engkau mahu, engkau bertekad mahu membunuh aku, menggunakan tanganmu untuk membunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilayka, maka aku tidak akan mempergunakan tanganku untuk membunuhmu. Kalau mu nak bunuh aku tak saya bunuhmu, kata kawan ni. Pasal apa? Inni akhafullaha rabbal alamin, sebab aku takut kepada Allah, sebab dia lah Tuhan yang mentadbir alam. Inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar. Hanya permintaanku, aku mahu antabu abi ithmi, supaya engkau menanggung dosaku, wa ithmika, dan juga dosamu sendiri, fatakuna min ashabin nar, dengan sebab itu engkau akan jadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, begitulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang bunuh orang ni, memang orang tu orang zalim, sebab dia bunuh tidak padan dengan kis. Kalau dia bunuh orang, kita bunuh balas, itu tak apa dah. Jadi bila begitu, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Jadi perasaan hak seorang lelaki tu nak marah dia, nak bunuh tu, naik panah menguak-uak. Maka kawan ni pun dah dia dikawin nak bunuh tak? Fatawwa'at lahu nafsuhu, tetapi hawa nafsunya telah dapat mempengaruhinya untuk membunuh saudaranya itu, lalu dibunuhnya. Jadi hak lagi ni dia patuh, dia kata dia tak saya bunuh. Kau tu nak bunuh Allah lah, ikut demo lah. Faqatalahu, maka saudaranya pun bunuh dia. Wa asbaha minal khasirin, setelah dia lakukan pembunuhan itu, dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Dia akan menyesal pembunuhan dia tu. Sebab bila lah selesai dia bunuh, artinya cita-cita untuk menghapus sempurna, penyesalan di dalam jiwa dia akan mari kerana perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dia sendiri itu. Sebab benda tu benda asli tu, tidak akan hilang daripada seseorang. Jadi setelah dia bunuh, dia pun tak tahu nak buat apa, lagu mana nak buat ni. Bunuh dah, nak kambuh tak pandai, nak buat lagu mana tak tahu. Maka Allah dengan hikmat tarbiyah dia nak mengajar orang ni supaya pandai menyembunyikan keaiban orang mati ni. Lalu Allah putuskan gagak, faba'athallahu ghuraban. Gagak tu ada dah pada masa tu dah ada dah gagak. Jadi gagak ni Tuhan jadi sebagai makhluk untuk memberi ilham kepada manusia. Sebab ada benda-benda yang manusia tidak mampu nak buat, tak nampak, maka boleh belajar daripada makhluk-makhluk lain. Maka makhluk lain itu boleh jadi guru lah. Sama ada gagak ke atau binatang-binatang lain, tak kira lah. Kamu di sininya, gagak ni satu sumber ilham yang dapat diambil oleh anak Adam tu untuk menyimpan mayat. Faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Tuhan hantar gagak yabhasu fil ardi, duk gali bumi. Bahar tu kan duk gali lah, dia gali bumi. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, untuk memperlihat kepada anak Adam bagaimana dia boleh
sembunyikan keburukan saudaranya. Jadi bila lah gagak tunjuk begitu, anak ada ni tengok, manusia tengok, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Oh, dia berkata, semoga ya wailata, semoga cita-cita aku tidak mampu nak buat seperti gagak ni. Mana kalau gagak tu boleh gali lubang kamu, takkan dia tak boleh buat. Jadi dia tidak lemah nak buat seperti gagak. Fa wariya sawata akhi, dia akan sembunyikan keburukan saudaranya yang sudah mati. Tapi walau macam mana pun itu adalah bertentangan dengan kanak fitrah, dia menyesal. Fa asbaha minan nadimin min ajli dzalik. Dengan perbuatan itu dia menjadi sesat. Dia menyesal balik di atas perbuatan yang bertentangan dengan kanak fitrah itu. Dari kisah ini terdapat suatu faedah, kata syekhnya. Ambil dia bercerita peristiwa anak Adam ni, ada satu faedah yang terkandung di dalamnya, iaitu keburukan azam pembunuh anak Adam, di mana Allah mengingatkannya. Dari sudut peringatan ini terdapat dalam konteks ayat, dan ianya seperti jumlah muqtaridah dalam ayat tu lah. Jadi dalam ayat ini dia sebut fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Jadi saudara dia pun pakai patuhlah, ikutlah membunuh aku juga. Jadi saudara dia pun bunuh. Fa asbaha minal khasirin, perbuatan dia membunuh saudara tu termasuk golongan orang rugi. Jadi dia pun susahlah bagaimana mana nak sembunyikan perbuatan buruk dia tu. Jadi nak selamat daripada perkara itu, Allah Ta'ala atas gagak tunjuk, maka dia tinggal kata. Tapi walau macam mana pun dia tetap duka cita dan menyesal di atas perbuatan dia yang bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri. Min ajli dzalik, oleh sebab itu, kerana itu katabna ala bani Israil, kami telah pun tetapkan kepada Bani Israel. Apa dia? Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Jadi Allah tetapkan kepada Bani Israel satu peraturan di mana sesiapa yang membunuh seseorang bukan kerana orang itu hendak membuat kekacauan di bumi, dia bukan jahat, tapi dia nak dibunuh, maka berarti dia membunuh manusia semua sekali. Itu besarnya dosa bunuh orang. Bunuh satu orang tanpa sebab yang haruslah, maka dianggap orang itu telah membunuh semua orang lain. Faka'annama qatalanna sajami'a, bunuh seorang aja. Jadi kalau bunuh semua orang lain berarti berat benar tu. Jadi orang lain pun perlu mengambil tindakan terhadap orang kena. Wa man ahyaha faka'annama ahyana sajami'a, orang yang menghidupkan manusia tu, satu orang manusia, dia ibarat macam dia menghidupkan semua manusia. Itu yang telah disebutkan oleh Allah terhadap Bani Israel. Di sisi kami, katanya mufassir ini, di sisi kami mantuk ayat, tutur kata tu, butiran yang disebut dalam ayat tu mengisyaratkan kepada gambaran hakikat manusia
Manusia seluruhnya seperti satu orang manusia. Semua manusia ada ni serupa seorang je. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'an nama qatalan nasa jami'an. Jadi seorang manusia ni ibarat macam semua lah orang lain. Sesiapa yang memberanikan diri membunuh satu jiwa, mungkin lahir daripadanya kerusakan dan boleh membatalkan ujian yang menatijahkan kerusakan membunuh semua manusia. Kalau seorang dia berani bunuh, berartinya tidak mustahil hal lain lagi pun dia berani bunuh, dan itu boleh merosakkan masyarakat. Dengan sebab itulah orang yang merosakkan masyarakat boleh diambil tindakan oleh pemerintah, walau dengan apa cara, hatta dengan membunuhnya pun boleh, kalau dia sudah merosakkan masyarakat. Jadi masyarakat yang disebut sini cara membunuh, dan cara membunuh tu memang banyak, bunuh betul gitu ke ataupun lain-lain cara yang boleh membawa kepada kerusakan manusia ataupun membunuhkan manusia. Maka semuanya tu sama saja. Dia ibarat macam bunuh orang lain. Jadi bagi orang yang menjalankan tugas mentadbir negara, harus dia bertindak terhadap orang-orang yang seumpama itu. Di atas maksud itulah disyariatkan undang-undang. Mana-mana Nabi semua buat mari undang-undang berlaku ada. Jadi ada undang-undang itu atas dasar untuk menjaga keselamatan hidup orang ramai. Setakat itulah dulu kita, insya-Allah ada mau kita sambung lagi. Qala Allah Ta'ala wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Jadi Tuhan sebut baru ni dia kata kami tetapkan kepada Bani Israel bunuh satu orang je, bunuh seorang je. Ada satu sebab yang seharusnya ataupun dia buat kerusakan di bumi, buat kekacauan, buat huru-hara, ibarat macam dia bunuh orang ramai lah, bunuh semua orang, padahal bunuh seorang je. Wa man ahyaha, sesiapa yang memelihara hidup seseorang, membiarkan seseorang itu hidup, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah ia memelihara hidup manusia seluruhnya. Jadi tidak ganggu sesiapa. Jadi begitu sekali Tuhan sifat di dalam pengajaran Musa kepada Bani Israel, di mana pengajaran itu sama je dari syariat Muhammad pun begitu juga. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Dan sesungguhnya mereka sudah didatangi para rasul kami dengan membawa penerangan-penerangan. Jadi berarti ramai ada rasul-rasul mari duk bergoyak beri keterangan-keterangan, penerangan-penerangan. Tapi summa inna katsiran minhum, tapi yang teramanya di kalangan mereka, paling banyak sekali di kalangan mereka, selepas itu
suka buat perkara yang melampau di bumi. Sekalipun ada rasul sudah pun mari mencerita, menegur dan meriwayatkan perbuatan dan tindakan yang ganas itu tidak baik, tetapi seterusnya mereka tetap langgar, langgar sempadan, musrif. Musrif ini mana telajak. Dia musrif ini dalam tindakan membunuh ke, dalam makan ke. Musrif ini lebih daripada keperluan dia. Jadi kita tahulah sifat manusia ni suka melampau. Satu di antara dia, suka buat lebih daripada apa yang dikandalkan. Dan memang kita tengok dalam amalan kita keseluruhannya lebih sama. Kalau tak suruh orang buat, kalau suruh tu pun dia buat lebih pada hak. Jadi gitu sifat israf. Kadang-kadang dia anggap baik, israf tu dia anggap baik, melampaukan. Maka sesiapa yang menyelamatkan seseorang yang dibala dengan pembunuhan, sebagaimana berlaku di negara-negara yang berkucar kacir baru inilah. Tapi kalau ada orang yang boleh menyelamat orang-orang yang kena bala tu, ditimpa oleh bencana tu, bala tu dengan pembunuhan, memungkinkan ia menghidup suatu sunnah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi berarti dia telah pun berusaha menghidup sunnah, nak menyelamat sunnah, nak menghidupkan manusia. Ini adalah hasil kenyataan ayat 32. Apa yang dikatakan oleh Syekh itu, arti itu maksud ayat 32. Jadi walaupun kita tak boleh hidup, tak boleh hidup semua, tak boleh jaga semua, jaga sebahagian pun tak apa. 13 Mei dulu dia kira Cina Melayu je. Ini Cina Melayu dia. Orang Melayu nak serupa Cina pun dia bunuh. Orang Melayu bunuh lah, dia kata Cina. Jadi itu perbuatan yang melampau. Tapi dalam hal begitu kan, ada di kalangan orang-orang yang Tuhan jadi pesi baik, dia tolong selamat orang-orang tertentu. Kalau orang Cina, makna orang Melayu, mana apa terparuk ni, orang duduk agama, mari dia kata menuju sini. Dia duduk dalam rumah dia lah 2-3 hari dengan siapa, keadaan tu baik, baru keluar lagi. Makna dia dulu jaga, dia tak selamat dah. Kalau pergi pun mungkin mati. Dia duduk dalam rumah dia selamat. Jadi ada orang berlaku tu. Orang Melayu pun mungkin ada juga. Tapi kan orang ramah jumpa mana apa pesen yang laki Cina tak bunuh. Dah orang Melayu ni orang Cina pun serupa juga. Serupa baru ni kan India dengan Melayu, tapi tidaklah begitu besar. Tapi bibit-bibit dia tu ada semacam tu, sifat perkauman tu ada. Jadi sifat itulah dia panggil musrif tu, melampau. Hukum itu mengecualikan mereka yang membunuh satu jiwa tanpa bunuh satu jiwa. Dia bunuh satu orang tak ada sebab, kerana orang tu bunuh orang lain ke, atau membuat kerusakan di bumi. Tak kira lah, dia buat huru-hara, buat kekacauan. Jadi masalah kerusakan ni banyak perkara ni. Banyak perkara. Kalau merapuk pun ya Allah.
Pecah rumah orang pun ya lah, ataupun curi orang pun ya lah, itu buat kerosakan tu di bumi. Jadi semua amalan-amalan tu boleh merosakkan suasana keharmonian masyarakat. Adapun mereka yang membuat kerosakan di bumi, iaitu membunuh, memerangi, berjihad terhadap mereka semua, termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Berjihad makna menyekap dan menghalang daripada perbuatan bunuh ataupun serang menyerang tu. Itu semua tu benda boleh dibuat tu. Boleh dibuat. Apa kata pula berjihad antara suku etnik lah kita kira ni, serupa di Indonesia tu. Lagu mana nak kata tu? Tu sama sendiri. Tinggal lagi kawan ni tak sih duduk bawah Jakarta. Dia nak mereta sendiri Jakarta, tak sih lepas. Jadi orang tempatan tu tak sih duduk bawah dia. Ini pun menjadi masalah juga ni. Jadi mula dah bunuh ni, mula dah tu. Apa nak kata ni hak belah ni pula. Siapa nak tolong sekat, nak tolong selamat ni, antara sebuah kerajaan dengan sebuah wilayah. Hak mati banyak dah tak kira dah tu. Ni hak baru pula nak mula. Jadi orang lain nak campur hal dalam negeri. Tak sih. Ni tak sih, dia nak merdeka. Autonomi buat gapo dia kata. Nak merdeka, dia nak merdeka sendiri. Jadi pada asalnya di Asia Sintoh tu dulunya, tapi zaman Soekarno lah boleh menyatukan keseluruhan tu. Kerana menentang satu pihak. Jadi bila dah keadaan tu semua sudah tidak ada, dan proses supaya mungkin banyak berbeza, menyebabkan orang tu tak boleh bersatu. Jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini satu undang-undang, satu keputusan daripada pihak Allah, boleh dilakukan. Maka balasan bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang menentang Allah dan Rasul, alladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Jadi kalau Rasul adanya, kalau Rasul mereka menentang Rasul tu arti menentang Allah lah. Lepas tu mungkin dah Rasul tak ada, khalifah pun tak ada dah. Gati. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan banyak berbuat kekacauan di muka bumi. Nak kata lagu mana buat kekacauan. Kalau macam duduk balak di Indonesia ni, siapa je buat ni? Kerajaan ko, orang tempatan tu ko lagu mana tak tahu nak kata. Dia ni suka buat kekacauan. Buat kacau ni arti keren lah. Dia menyebabkan susah sebahagian. Dengan sebab tu, sebahagian lagi bertindak lawan. Maka balah. Bila balah berkacau,
Jadi pembuat kaca aulabu ataupun buat paling zaman dulu ni zaman dulu tak ada sekali-kali tak berlaku. Au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau potong kaki, potong tangan, potong bersilang, kaki sebelah, tangan sebelah, itu wa arjulahum min khilaf, au yunfau minal ard, ataupun dua negeri. Tak pernah duduk dalam negeri, asingkan. Jadi benda belah ni dibuat oleh penjajah-penjajah ni biasa buat dah. Orang Melayu duduk di di Johannesburg ni. Jadi yang bawa di orang putih lagi tahu penuh. Siapa ada perkampungan Melayu mana di sana tu. Jadi orang-orang ni dianggap tidak selamat semasa dia nak menjajah dulu. Nanti tu dia panggil yumfau minal abdi tu. Jadi tindakan belah tu dzalika lahum khizyun fid dunya. Demikianlah hukuman buat mereka itu sebagai suatu penghinaan, kehinaan hidup di dunia. Bila buat tempat orang tu maklumlah. Siapa-siapa pun duduk tempat orang, dia berasa hina. Walahum fil akhirati azabun azim, dan mereka mendapat seksa yang berat di akhirat. Jadi sudahlah di dunia menerima macam-macam kesulitan dan kehinaan, dan di akhirat pun terus hasil daripada yang dia terima di dunia. Tapi apa yang kita tengok macam yang dibuat oleh penjajah tu kan, jadi orang tu bila dia duduk di tempat orang, dia naik pula dah. Ekonomi dia, masyarakat dia lebih ke depan daripada orang tempatan. Dan memang kita tengok begitulah biasanya orang berhijrah ni, dia naik. Hak kita tahulah, kita tahu. Orang kapal laut jual kain galah je. Galah tangga ke tangga je jual kain. Nak zaman dulu dia tak ada motosikal, tak ada kapal galah gitu je. Hidup Kuala Lumpur tu jadi orang kaya je. Asal galah kain tak apa tu. Dia hal lain pula, pasal lain pula. Mana dia boleh naik. Cuma kita duduk sini, kita tidak nampak. Bila kita pergi Kuala Lumpur, orang Kelantan saja. Orang Kelantan saja. Susu kedai makan masuk, orang Kelantan juga jual. Jadi ramai. Jadi orang nak cari kelebihan, duduk di rumah nampak payah, sekat makan boleh. Orang tua-tua alik, dia mau tinggal kampung. Tinggal kampung, duduk sana buat kerja. Nah, kita nak tinggal kampung saya. Tak ada sekarang habu. Tak ada sekarang habu. Orang tinggal tempat ada. Habuan dia tu lah. Jadi bila dia buat negeri, tak duduk negeri tu, dia duduk kampung orang, tak buat kerja. Ya. Dah kenalan pun tak lama. Lama-lama baru ada. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Jadi orang yang dianggap musuh dengan Allah, musuh Rasul, dan pemecah keamanan, orang ni boleh diambil tindakan membunuh dia, boleh ni. Kecualinya illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali mereka yang benar-benar bertaubat sebelum kamu menjatuhkan hukuman kepada mereka. Orang-orang ni semua ni sebelum keadaan igak, kalau dia bertaubat di dalam Islam,
maka diterima taubat dia tu. Tapi la ni orang buat kesalahan tu tak sampai taubat lah. Orang tak dengar sikit abu. La ni kalau siapa-siapa yang masuk dalam game tu, maka dia kena igak lah. Lama dia ni lalu. Ini maaf tak ada. Tapi dalam hukum Islam dia maaf tu. Sebelum dia igak, dia masuk menyerah diri, dia bertaubat, maka dia terima taubat. Longgar hukum Islam ni. Deh. Longgar tu. Longgar. Itu beza tu. Beza tu. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ketahuilah kamu semua bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sikap yang dia ambil belah tu kerana meniru sifat Allah. Allah ni berilah orang tu buat jahat secara mana pun, bila dia kembali maka Allah terima. Soalnya mungkin orang ni tak terima, dia tak percaya kembali sungguh ke, taubat sengoti ke atau pelaku. Itu mungkin kemungkinan situ kita nampaknya. Sebab kalau diberi kemudahan belah tu, ramai orang taubat. Tak ada pasal duk mati. Itu dia. Tapi nawayannya hukum Islam lah betul lah. Hukum Islam lah betul. Bila bertaubat sebelum orang igak, maka dia diampun. Dia igak lain lah. Dia igak lain lah. Belum diigak. Jadi belum diigak tu berarti kita tahu dah orang nak igak. Tapi orang tak igak lagi. Allah ni dia tak kira begitu. Dia nak igak tu setahun lagi dia nak igak. Dia hitung dah lala ni. Dia hitung dah ni. Dia ni nampak kena igak ni, dia tak boleh dah lama. Dia perhati sampai masa dia igak. Bukan nak igak tu baru nak tahu dah. Pakai bila igak, igak apa dia tu tak tahu kita igak apa. Ya orang tu cek lama dah. Tamak di sini dulu dia panggil jumlah muqtaladah. Satu jumlah yang terbentang di celah-celah cerita. Selepas Allah menerangkan akibat keburukan orang yang mungkir janji dari kalangan ahli kitab pada keseluruhan peringkat penurunan ayat, Allah menyuruh orang Islam menjauhi diri dari semua perkara itu. Firman Allah pada ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan carilah jalan yang kiranya bisa sampai kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantaraan untuk sampai kepada Allah. Jadi kita nak bertemu dengan Allah tu pasal melalui wasilah. Jadi di antara wasilah-wasilah yang boleh kita amalnya ialah ketetapan syariat tu. Ketetapan syariat, undang-undang yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa orang yang menjadi contoh perbandingan yang menegakkan keadilan dan ketakwaan. Banyak dia kata. Terdapat beberapa orang yang menjadi contoh perbandingan yang menegakkan keadilan dan ketakwaan. Jadi tokoh-tokoh yang menegakkan keadilan itu ramai juga. Mereka adalah orang yang paling hampir kepada Allah yang kamu lihatnya.
Kamu duduk dengan mereka pada zaman kamu dan memudahkan kamu beramal dengan takwa. Pada zaman itulah, pada zaman kita berada bersama dengan orang itu. Jadi di dalam amalan kerja memang tidak payah, senang. Tapi bila lepas daripada orang itu, mungkin kita jadi susah, jadi payah. Di dalam amalan syariat pun jadi begitulah kita tengok hari ni. Adapun mereka yang sibuk dengan bermacam-macam pandangan dan khayalan yang berkait dengan takwa, menyampaikan, mentelamak, menegakkan takwa. Jadi takwa ni, nak menggambarkan takwa ni, kita tengok macam-macam orang dulu gambarkan. Semua orang tu nak tunjuk gambar takwa tu dengan rupa. Macam-macam lah rupa tu dia buat, melambangkan takwa. Sebab sebenarnya takwa ni, dia bukan duduk pada lambang itu. Takwa ni adalah perlaksanaan dia semasa hidup di dalam masyarakat. Sebab takwa sendiri itu, dia boleh dikatakan macam ihsan lah. Dalam syariat, ihsan tu peringkat tinggi. Bila kita amal, kita buat, pastikan sampai ke peringkat ihsan. Dan memang peringkat ihsan ni suka untuk kita nak amal. Sehingga nak suruh kita nampak gambaran ihsan kita di dalam pelaksanaan bermasyarakat, terutama sekali kat orang meretah lah ni. Sebab meretah ni dia untuk orang ramai. Dia wajib orang ni ada sifat. Tuan kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu buat ihsan, buat kebaikan kepada masyarakat, kepada orang. Lagu mana kebaikan tu? Serupa Allah buat baikmu lah. Kalau Allah buat baik kita, setara mana? Kita mungkin kalau tak berhati, tak berasa. Tuhan buat kita ada di dunia ni, dia beri segala alat kelengkapan cukup untuk orang hidup di dunia. Bila dia besar, dia boleh buat kerja, dia boleh memikir, dia boleh semua dia boleh buat. Jadi semua benda boleh buat tu adalah kebaikan bagi diri dia, dan juga boleh menjadi kebaikan kepada orang lain. Kita ambil upah orang misal, kebaikan bagi orang tu, tapi kebaikan kita yang melalui tenaga kita, melalui fikiran kita, semua tu. Jadi kita buat tu biar duduk derajah ihsan tu. Jadi kalau takwa duduk atas rupa, tu tak jadi gambar satu lah. Tak jadi gambar satu lah. Rupa tu memang molek. Orang cleaner, orang juru, orang baik, orang bagus, orang lebah. Tetapi dia nanti nakkan masyarakat sebaliknya. Harta rakyat jadi harta dia. Kok orang ramai boleh dia. Bukan dia seorang berhak, semua orang berhak. Harta-harta yang ada dalam negara ni bukan satu orang yang boleh milik. Tetapi kalau boleh, dia nak dia lah banyaknya. Orang lain tak boleh, tak apa. Kalau boleh. Tapi kalau duduk bawah orang, maka kena bodek lah biar dia boleh banyak. Jadi hak tu tak ada dah sifat tu. Sifat ihsan tak ada. Jadi kalau tak sampai derajah ihsan tu, arti dia mungkin tak sampai derajah takwa. Sesungguhnya Al-Imam Waliullah rahimahullah ta'ala telah menyebutnya di dalam sebahagian kitabnya. Disebutkan bahawa seseorang tidak akan berjaya kecuali dengan melihat orang yang telah berjaya. Bukan kelih. Melihat orang yang telah berjaya ni bukan makna kita tengok, oh dia tu kayanya. Misal bahawa kita pun berjaya, bukan melihat barang tu. Lihat dengan arti
kita mengkaji, meneliti barang mana dia boleh menjadi kaya, cara pelaksanaan kerja dia buat. Jadi semoga dengan cara berlaku kita boleh meniru sebahagian perbuatan yang berjaya. Adalah cita-cita kejayaan tu. Kalau sekat kelih orang berjaya saja gitu saja je, tak boleh khabar satu. Sibuk dengan bermacam-macam aktiviti di pusat-pusat pengajian tidak mendatangkan manfaat yang sempurna. Itu cara kau ilmu saja je, tapi tak buat, itu pun tak sempurna juga. Kalau kita rajinlah ngaji semacam misal, jadi ngaji tak kaya, tak berfaedah untuk orang lain. Kalau kita ngaji ada ilmu misal, kita kena beri ke orang lain, tunjuk ajar, teguran dan sebagainya, biar orang lain boleh tukar. Kalau kita tak boleh buat, sebab tidak pasti setiap benda yang baik semua orang boleh buat. Benda yang berjaya itu pun serupa juga. Jadi kita harapnya kalau kita tak boleh buat, orang lain boleh buat, maka itulah sebaik-baiknya. Hanya sebenar-benar manfaat adalah setelah seseorang itu dapat memperbaiki pemikirannya, cara berfikir. Dia boleh baiki cara dia berfikir dan dapat masuk ke dalam masyarakat. Adalah didapati dialah lelaki yang paling hampir kepada Allah, yang merupakan pemimpinnya. Jadi dia boleh masuk dalam masyarakat, boleh bergaul dengan agama. Jadi orang balas tu orang yang dekat dengan Allah tu, orang dekat dengan Allah. Jadi kita kalau dekat dengan Allah, kita tak turun baik dengan orang tu. Nanti orang mari cari kita aja. Ni bila dekat dengan Allah. Jadi orang dekat dengan Allah ni orang dekat dengan agama, hampir dengan masyarakat. Ibarat itulah. Maksud di sisiku, mengikut apa yang aku telah tahqiq, ini kata Syekh ni, selepas dibahaskan secara meluas yang menenangkan hati dengan sebab sebahagian pendapat oleh Imam Waliullah rahimahullah di dalam tafsir maksud al-wasilah, disebut dalam ayat ni wabtaghu ilaihil wasilah, dan sebahagian pendapat Syekh Ismailus Syahid ada juga sebut. Adapun selain daripada dua pendapat imam di atas, banyak yang telah kami lihat tidak mendatangkan ketenangan hati kami. Ini kata Syekh Mufassir ni, iaitu Maulana Ubaidillah. Jadi wasilah jadi alat untuk sampai kepada Allah. Jadi kita duduk di dunia ni terpaksa terikat kita dengan wasilah. Tanpa wasilah kita akan tidak bertemu lah dengan Allah. Ini suatu peringatan, tambih satu peringatan. Setelah kami melihat sistem revolusi dalam masyarakat mereka, jadi di mana-mana dunia pun dia ada perubahan. Revolusi ni kita nampak satu perubahan berbentuk menggunakan senjata perang, macam yang berlaku di negara-negara Eropah pada zaman dulu. Tapi maksud sini ni satu perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bukan pasti bentuk bersenjata saja, tidak bentuk persenjataan pun revolusi juga. Perhitungan serta pegangan mereka kepada mereka yang telah menjalani di kalangan mereka itu. Perhitungan serta pegangan mereka
kepada mereka yang telah menjalani di kalangan mereka itu. Jadi kita hitung pegang dengan hak yang telah dipegang oleh orang itulah. Kita yakin amat perlu bergabung dengan masyarakat yang baik. Hidup dalam dunia ni pasti tak dapat tidak. Kadang-kadang kita ada modal tapi kita tak ada ilmu, tak ada kebolehan. Jadi kita kena pakat dengan orang ada ilmu, orang ada kebolehan. Bila pakat tak lagi, berkongsilah, baiklah. Jadi baik ni masalah. Kalau kita tak pandai buat kereta misalnya, pakat dengan Jepun tak pandai, akhirnya kita mungkin pandai. Dan gitulah benda-benda lain pun sama juga. Tapi ada yang kata tak boleh baik dengan orang kafir. Tak boleh baik dengan orang kafir. Memanglah orang kafir yang memang dia tu niat nak mengkhianati kita. Kalau orang kafir tidak niat mengkhianati, tak ada apa-apa. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tuhan tak larang kamu nak baik dengan orang kafir-kafir yang tidak memerangi kita dalam hal keagamaan. Tidak pegang hal keagamaan. Hal keagamaan ni hal hukum fitrah lah. Dia tidak balas dengan kita hati. Jadi orang berlaku kita boleh baik, tak ada satu. Sebab muka kafir dengan Islam kita kata. Hak tu bukan Tuhan dah tetap tu. Tuhan dah tetap tu. Dua tu perlu bergabung. Bila bergabung tu mendatangkan kebaikan dan manfaat. Maka kita kasilah. Sekiranya mereka lepaskan masyarakat yang baik kerana ingin menjauhi diri mereka dari beberapa individu, maka mereka akan binasa. Kerana ada di situ orang-orang yang tak molek misalnya, kita nak menjauhi diri lah. Tak baik lah dengan orang yang molek-molek tu. Jadi itu punca menjadi kejatuhan kita dan merosoknya kita. Jadi dosanya nanti menimpa mereka. Kalau kita mahu membuat perubahan yang sedang alat untuk perubahan dalam masyarakat kita, tak ada dengan kita, ada dengan orang lain, maka dah menjadi kewajipan orang yang tahu, dia kena pakat dengan orang itu membuat perubahan. Itu satu dosa kalau sekali dia tak buat. Dia panggil dosa diri dengan diri dia. Jadi orang yang tak tahu, memang terlepaslah dia kan dia tak tahu. Tapi orang yang tahu. Maka sekarang aku dapat menyusun satu jamaah. Ini kata Syekh. Sekarang aku dapat menyusun satu jamaah yang baik untuk melaksanakan perintah Al-Quran dengan nama revolusi. Selepas kita beransur-ansur meningkat kepada beberapa tahap yang kita berterus terang melaksanakan ajaran Al-Quran tanpa masyarakat seperti ini. Jadi berarti dia buat ni dengan penuh cara tipu helak lah berarti ni. Kena amal Quran buat masa kita sekarang misal. Kita tidak perlu sebut kepada masyarakat ini adalah Al-Quran nak ni, Al-Quran suruh ni. Tak perlu. Tak satu jajalah nama Quran tu, nama Nabi Muhammad ke, nama Islam ke. Nama ni tidak perlu berlaku. Kita bawa ruh dia tu je. Bawa ruh je. Jadi bila ruh tu kita serak dalam masyarakat, kita amal dalam masyarakat, ruh tu memang boleh terima. Tapi kalau sebut nama Islam, orang tu takut ke Islam. Orang Cina takut ke Islam, orang India takut ke Islam, orang Islam pun takut ke Islam. Jadi di situlah boleh berlaku macam-macam perkara. Jadi nama tu jangan sebut. Kita bawa ruh dia tu je. Bila ruh tu muka sama.
nak baik, kita kata misal baik, semua orang nak baik, tapi cara baik perlu kita ambil pendekatan antara kita dengan orang lain, cari persesuaian untuk baik. Jadi kalau benda tu sudah ada kebaikan di situ untuk kita, untuk orang lain, maka benda tu harus kita buatlah, harus kita buat. Jadi cara tu tidak bertentangan dengan kehendak Allah, dengan artinya tidak membinasakan mana-mana pihak, tak merosak orang, maka boleh dilaksanakanlah. Tak sebutlah nama Quran kau, nama Islam, tak sebut. Kalau benda tu dah berjaya, orang tahu dah molek, waktu tu ni lah Islam nak, tak apa dah sebut, tak apa dah sebut pun, sebab orang tu tak ada orang menentang, orang setuju belakang dia mana. Tapi waktu tu belum selesai, belum orang setuju, belum orang kenal, sebut, ketika tu jadi masalah. Tanpa masyarakat seperti ini, telah hilang dalam fikiranku pemikiran berjaya dan mengadakan perkumpulan ini dari kalangan ahli-ahli fikir di bumi atau dari masyarakat yang turun dari langit. Kita cakap apa ni? Jadi Syekh kata, sekarang aku dapat menyusun satu jamaah yang baik untuk melaksanakan perintah Al-Quran dengan nama revolusi. Jadi nama revolusi itu nama barat kat tu. Sebab kita beransur-ansur meningkat kepada beberapa tahap yang kita berterus terang melaksanakan ajaran Quran tanpa masyarakat seperti ini. Mana lepas pada itulah ni, mana dia menusuk ni. Dia fikir awal tak rakyat Quran ni. Lepas pada tu bawa rakyat ni Al-Quran ni. Telah hilang dalam fikiranku pemikiran berjaya. Ini tak ada orang fikir berjaya itu. Dan mengadakan perkumpulan ini dari kalangan ahli-ahli fikir di bumi atau dari masyarakat yang turun dari langit. Semuanya sama di sisi. Mana tak ada kisah ni. Kau mari mana pun. Sama ada mari langit ke atau sama-sama ada di bumi. Tak kisah. Adapun tanpa perkumpulan seperti ini, semuanya omong. Khayalan. Mana kena buat dalam masyarakat. Kena buat seorang talib. Semuanya omong dan perkara yang batil. Dengan sebab itu pastinya firman Tuhan, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Tuhan kata wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kita nak kepada Allah, carilah jalan menuju kepada Allah. Carilah jalan yang kiranya bisa sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah ni artinya sampai kepada mana yang Allah Ta'ala mahu. Jadi Allah naknya supaya manusia hidup di dunia ni dalam keadaan yang baik. Soal kafir, soal Islam tu soal yang kedua. Nak baik untuk pokoknya. Bagaimana zaman Rasulullah dulu, setelah dia mengetah dinding gapo, jadi dia berhidup keadaan baik di antara semua kaum yang ada di situ. Sekalipun Yahudi ni tak setuju sebab bila-bila pun tak setuju. Tapi tak setuju pun tak apalah, ada orang tu boleh kerjasama, maka dikira orang tu pun setujulah. Dan berusahalah dengan tekun dan gigih dan menuju jalan Allah itu. Wajahidu fi sabilih, berjihad, bersungguh-sungguh pada polisi Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kejayaan. Jadi
nak berjaya ni pasti kita ambil jalan yang dibenar oleh Allah dengan cara bermuafakat. Jadi Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian ayat 36 hingga ayat 39. Ini. Jadi ayat Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard 40 dah tu. Ayat 40 ni ke belakang. Ya ke? Jatuh tai. Jatuh tai lah. Begitu. Itu 35 belakang tu dia. 35 belakang tu wabtahu ilahil wasilah wajah itu kita la'allakum tuflihun. Ada Rumi ada. Habis 35, 36, 37, 40, 5 ayat. Gitu kok. Gapo dah ini. Maksud tadi ini adalah apa? Baru nak angkat itu. Sini kan yang kiranya biasa sampai kepada Allah wabtahu ilahil wasilah. Itulah wajahidu fi sabilihi, dan berusaha dengan tekun dan gigih dalam menuju jalan Allah itu. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kejayaan. Maka ada. Ada. Jalan dah tu pun. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Bahawa Allah itu mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ini dia kata menyempurna ke ayat hingga ayat 40. Kemudian ayat 39 hingga ayat 39. Allah berfirman, innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya innal ladina kafaru, sesungguhnya kalau orang-orang kafir itu mempunyai seisi bumi dan semuanya, dan ditambah lagi banyak sebanyak itu pula, liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka dari siksa di hari kiamat. Ni cerita hak esok ni. Cerita selepas daripada hidup di dunia ni. Orang kafir tu kalau sekira lah kalu ya ni. Kalau sekira dia tu ada milik benda di dalam muka bumi ni, dia ada lagi sama dengan tu, lebih daripada ada dalam bumi lah. Yang boleh dia menjadi tebusan kepada azab, bakal azab yang diterima di akhirat tu. Dia tetap akan bui semua hak mana ada. Ni hak ada penuh bumi, lepas tu hak ada lebih daripada tu lagi, dia akan bayar tu dengan tu semua. Oleh kerana benda ni memang sudah menjadi hidup manusia dah. Nak menyelamat diri ni memang sanggup tebus dengan apa yang ada. Jadi semua benda ada kita tu tukaran lah. Tukaran. Jadi orang kafir ni dia sanggup tukar lah azab yang nak kena dia tu dengan milik dia, sekalipun 2 kali bumi besar. Tetapi walau macam mana pun Tuhan kata ma tuqbila minhum, adalah sebanyak tu pun, dan lebih lagi tu tetap Tuhan tak terima daripada mereka tebusan tu, dan tetap mereka terima juga walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Waktu terpaksa kena terima tu.
Sana tak nak lagi tu, tak nak elok tu. Jadi kalau kita nak elok sebab kita hidup di dunia ni, boleh kita elok. Boleh kita berusaha. Boleh kita berdoa. Walau dengan apa cara sekali. Jadi kalau di akhirat tu tak boleh buat apa satu. Dia keputusan balatulah. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Walahum azabun muqim. Setelah mereka terima pada azab neraka Jahannam, duduk situ, kalau boleh nak lari lah malah duduk. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka itu berusaha untuk keluar daripada neraka. Ke mana-mana pun kalau boleh lari, nak lari lah. Tapi nak lari tak boleh neraka Allah. Dia duduk masa situ. Maka terima je lah. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tak mungkin besok keluar. Tidak syarat pagar lah. Tidak pagar pun tak boleh keluar. Tidak pasti berartinya kena berpagar, kena berdinding, baru tak boleh lari. Tak berdinding, tak berpagar pun memang tak boleh lari dan tak boleh keluar daripada neraka itu. Wa ma hum bi kharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Untuk mereka tetap berada dalam siksaan yang abadi. Siksa yang tetap situ. Waktu nak lari tak boleh. Jadi neraka Tuhan ni memang dah supaya dia beri di dunia ni juga. Kamu di dunia ni kita tidak nampak neraka. Kita nampak muka lain. Neraka Tuhan di dunia kita terima kecil sikit. Kalau banding dengan akhirat. Tapi kita tak lagi juga. Dia sakit kepala je kita misal. Nak kita tahu ke mana sakit kepala kita. Kalau kedua-kedua nak lari, dia kedua kata, tak ada ni tak nampak. X-ray tak nampak, klinik. Tapi dia tu sakit situ. Susu kita marah kedua-kedua. Tak ada penyakit yang kita ni motar. Kita marah kedua-kedua. Mana lagi lah, mana boleh lari? Tak boleh lari. Tak boleh lari. Di dunia pun kita tak boleh lari daripada azab Allah. Apa tu? Di akhirat. Di akhirat tu kali mikir dah, tak ada orang nak mikir di sana. Otak-otak semua tak ada belakang. Di sini ada lagi otak boleh mikir. Tapi kalau otak ada, kita tak lari daripada azab Allah. Bila Tuhan nak kena kita azab, kenalah. Amba baru ni, kami dulu. Oleh kerana hari kami tu, hari cuti am. Jadi anak pun tak mengaji lah yang cuti itu. Kata mari kita pergi jalan, ajak anak pergi jalan. Jadi pergi, siapa kena? Kita tak biasa kenal lagi tempat tu. Dia pun tak biasa pergi. Kata kita pergi kenal tempat orang gimai ramai-ramai. Dalam bukit ni. Dia panggil Latar Tebakar. Latar Tebakar. Jadi gilah. Gagi kita tak niat sikit abuk nak mani ke nak gabedek yang kita nak bagi dia ilah bosan duk ngaji di rumah. Siang malam ngaji. Jadi bila gilah. Tak kita buat sungai luar ni. Luar ni lah. Nak batu banyak. Kita berasa kita boleh jinjuk ada batu pergi sebelah sana. Tak terang lah. Jalan dulu. Boleh pergi tapi basuh kasuh aku ni. Tempat air jijak tu kita boleh jijak tapi basuh ada kasutnya. Biarlah balik buang kasut dulu, naik darat buang kasut. Pergi kaki saja. Dua lah aku pun. Bos lalu. Sudah. Berjeruk basuh. Suka lah yang kita tidak niat nak mandi. Kita tak si mandi, basuh berjeruk. Habis. Pak kerja, pak cumi mata, pak dalam air habis licin. Sudah. Cari tak tu. Suruh nak cari tak.
Ni dia cari-cari jumpa lah. Mula-mula Jen jumpa, lepas tu ngata jumpa dia. Dia kakak cari jumpa. Agak dia tinggal gitu dah. Tak cari dah. Kena gapo tak tahu dia. Kita rasa terletak tabat. Seminggu dah sakit, 2 minggu. 2 minggu tak ambil lagi. Nak lari daripada azab Allah tak lari. Tak boleh lari. 2 minggu dah sakit. Pergi pak tukang guru, sekali saja, 2 kali saja, dia kena, tosok lah. Tosok. Tu sendiri, buat sendiri gitu. Dia ni buat sedang lagi. Tapi nak lekok tak lagi tu. Soalnya Tuhan yang kita sakit tu boleh kita nak elok. Tak boleh. Kita tak nampak lagi gapo salah kita dia retak. Dia retak tu salah kita tak nampak lagi. Tapi kita hanya merokok dia tu. Itulah azab Allah. Wa ma hum bi kharijina minha. Lagi tak boleh tu. Walahum azabun muqim, tetap mereka terima azab tu. Mungkin ni mana tetap lah. Dia mudah mungkin mana weh? Mungkin badan. Kita kata mungkin badan. Mungkin badan tu hari tempat kita menetap situlah. Tak ikut mana-mana. Mesti mana-mana pada situlah. Dalam mungkin badan. Mungkin bangu. Jadi kita perlu guna kata Arab tu. Mungkin. Jadi Arab mari dalam Quran tu walahum azabun muqim. Patullah aja. Patullah aja. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Nah, ini satu undang-undang langgar fitrah ni. Langgar fitrah ni. Tuhan kata wasariqu, orang jantan curi. Orang jantan curi. Dia kata yang mencuri. Wasariqatu, baik lelaki maupun perempuan. Wasariqu tu orang jantan curi, wasariqatu orang tina curi. Curi ni curi belaka, tak kira tina jantan. Curi belaka. Undang-undangnya bila orang curi ni cukup nisab dia di dalam undang-undangnya faqta'u aydiyahuma. Tangan orang dua tu curi tu tak kira tina jantan pun kena kerak. Kena kerak. Allah teruk tu dia. Teruk tu. Banyak mana tu curi tu kena kerak tu. Tapi tak ada lah ni kata amal lah dia. Zaman dulu cerita zaman dulu. Orang Kelantan ni, kerajaan Kelantan ni, dah amal ni, hukum ni, kerak ni. Dia kerak jari mula-mula. Dia tidak kerak tangan ni dia. Kerak jari. So jari hingga siapa habis jari. 5 kali makti 5 jari habis lah. Tak ada. Tinggal ni. Atau amal di Kelantan, dia tak kerasan ni juga. Jadi kalau 10 kali, dia habis jari dia 10. Rengin dia. Rengin. Jadi Tuhan kata gapo tu? Jazaan bima kasaba. Tujuannya nak beri pembalasan atas usaha dia, atas kerja dia. Pasal dia curi dengan tangan, maka wajar kat tangan lah. Tapi kat tangan sekat ni. Tidak buat jari. Bila jari tak ada, dia mau kata, hilang lagi kawah tu siapa dia curi ni. Dia kata ke dia tak ada jari habis dia nak ambil guna. Jadi cara dia tengah mengaku ambil. Tak apalah. Kawah ni ambil kemulah. Apa kawin ke dia? Dia tak mengaku.
Dia cokek ambil selagi. Baru tak ada sungguh dia curi. Tak ada jari pun boleh ambil juga. Boleh ambil juga. Itu potong gapo tak tahu dah pula lepas itu. Okey, sama kita ya. Atas perbuatannya. Nakalan min Allah itu sebagai azab daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita habis dekat tu. Wallahu a'lam. قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Jadi dia ulang ayat ini. Begini habis betul, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Dia buat ni itu dia makan hos dia. Dari mana hak rumi Siapa? Dia makan hos dia. Ayat was-sariqu tu habis baru ni tu. Kemudian sekali ayat was-sariqu was-sariqu hingga kata azizun hakim. Jadi buat itu yang ambil so, 2, 3, 4 ayat. 4 ayat. 4 ayat tu baca duk. Jadi ayat 38 tu, akhir kalau kita baca baru ni, dia sebut orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, haruslah dipotong tangannya sebagai balasan di atas perbuatannya, sebagai hukuman dari Allah untuk dijadikan contoh bagi yang lain. Dan Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Iaitu hak musuh baca baru ni. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Jadi orang curi tu, bila pihak pemerintah dah tangkap, disahkan dia curi, dan wajar pencurian dia tu dipotong, maka potonglah. Jadi potong tangan pencuri ni pun harus kita ingat perlaksanaannya tidak sebegitu tegas sebagaimana yang disebut. Jadi yang disebut ni dia kira curi, tak tahu banyak mana. Jadi ukuran barang yang dicuri tu ni ditetap oleh pihak pemerintah. Berapa yang wajar dikerap. Jadi kalau kita tengok hak curi hari ni tu, balik sana kerak tangan ni. Tapi tak kerak sekarabut lah. Kerak sekarabut. Jadi hal ni bergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintah tak si kerak, tak boleh kerak lah. Tapi apa yang kita dapat tahu di masa-masa yang lalu, orang yang curi ni ada sebab yang munasabah dia curi, tak dikerak tangan. Misalnya dia tak cukup makan. Tak cukup makan. Walau dia tak ada anak ke, ataupun dia seorang diri dia ke, ataupun kerana keluarga besar ke misalnya. Jadi tak cukup. Dengan sebab dia curi. Jadi curi berhati pihak pemerintah tidak ambil tindakan memotong tangan.
Sebab dia kira di situ pihak pemerintah tak menyempurnakan tanggungjawab dia. Mana orang pemerintah ambil kira dengan dia tadbir. Tidak semuki letak atas orang belakang tu. Jadi kalau hoki itu ada libat dengan pemerintah, maka pemerintah kena ambil daya usaha dulu. Jadi kalau tidak pemerintah tak ambil, dia recun nak kat pun tak boleh potong nyanyi lah dia. Kalau sumber ekonomi kerja dicari, macam-macam usaha terus dibuat, tiba-tiba dia malah pasal kerja misalnya, pada curi tu wajarlah dikerak. Gitu. Tapi sebenarnya kita duduk tengok orang duduk nak sangat kuasa tangi ni, asal kerak tangi je. Dia tak ambil kira pemerintah, orang dia curi tu. Tapi walau macam mana pun, kalau dia curi tetapi belum dapat ditangkap oleh pemerintah, faman taba min ba'di zulmi, sesiapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kezaliman, setelah dia deraka mencuri, lepas tu dia bertaubat, wa aslaha, dan dia pun baiki betul molek perangai dia, mana jadi orang yang baik, wa aslah, fa inna Allaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah mengampuninya. Terima taubat dia tu, bila dia taubat Allah terima taubat, Allah ampuninya. Inna Allaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sifat Allah itu. Walau orang tu buat kesalahan jelas-jelas sengaja pun, kalau dia dah bertaubat, dia beki, maka pengampunan tu sedia terima. Sebab itulah kalau kita tengok Rasulullah pun di dalam menjalankan hukuman Allah ni amat bertolak ansur. Amat bertolak ansur. Kadang-kadang sahabat tu pun meradan juga. Meradan. Tak si terima, tak siapa, tak si nak terima hak Nabi. Tapi Nabi telah buat keputusan. Bila keputusan dia tu mau tak mau pasti diterima lah. Maka azab itu paling kurang dan didapati beberapa kali ganda azab dunia. Ya, azab Allah tu, azab akhirat tu memang berganda. Berganda ni kerana dia berada di suatu alam yang rohaniah. Maka azabnya memang berganda. Dan bukan azab sajalah, nikmat pun berganda, azab pun berganda. Ganda tu mana kau kuat lah. Sebenarnya kalau kita perhati pula ni pun, kekuatan alam nisa mengatasi kekuatan alam zahir. Itu pada hakikatnya ganda. Kalau kita selawat sekali misal, selawat sekali ke Nabi, Nabi selawat 10 kali. Ini ganda 10 kali. Di dunia ni kita tahu kalau bunuh orang ataupun ada kes bunuh, bila orang buat satu kesalahan yang dia yakin dia kena bunuh, dia akan lari menyelamatkan diri dia ke mana saja. Kalau zaman dulu kita Kelantan ni, dia terus lari ke Malaysia, tak balik dah, duduk sana, menikah sana, cari kehidupan sana, tak balik dah. Pasal dia tahu balik sini orang ingat bunuh. Tapi kalau dia tu dan ditangkap, dia ditangkap, padahal orang tak bunuh lagi dia. Dan dia macam orang mati dah.
Macam orang mati dah. Kecing pun kuning. Berubah selalu perasaan. Serta merta. Lembek. Lembek lutut, lembek siku. Serba lah. Serba kurang. Pasal dia yakin dia mati. Jadi, kalau dia yakin dia mati itu, dia tak mati lagi. Tak mati lagi itu. Itu hak tekanan pihak ghaibi baru. Di atas perbuatan yang tidak sesuai. Sudah beza dah tu. Ucapnya dengan gapo semua sekali. Apa tu pula kalau sekiranya dia berada di alam misal tu. Di alam ghaibi tu. Oh tu memang dah lah. Tak dapat tidak dah nak tolak talik. Terpaksa kena terima dah tu. Jadi bila terima di situ tu berganda lah banding dengan azab di dunia. Sekalipun di dunia ni kata tembok mati ataupun digantung sampai mati. Azab dah dia kata. Tapi azab dia tidak lama waktu. Sekejap je. Azab akhirat tu berkekalan lama. Semua harta benda di dunia yang kamu belanjakan ke jalan yang melepaskan azab di akhirat. Artinya kalau kita ada harta sebanyak mana, gandakanlah lagi. Saya sebut di tempat lain kan. Law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min azab yaumil qiyamah. Jadi kalau kita tahu azab hari kiamat ni, kalau kita ada harta, kita boleh milik sepenuh bumi ni harta kita. Lepas tu ada lagi nak. Ada lagi hak luar pada tu sekali, dua kali ganda lagi nak. Banyak. Kita pasti buat tebusan nak menyelamat daripada azab tu. Azab akhirat tu. Begitu sekali nak. Jadi teruknya azab akhirat. Tetapi oleh kerana kita tidak ada apa sana yang boleh kita buat tebuh, maka terpaksalah kita terima azab tu, mau dan tidak mau. Ayat 39 dan 38 ini menyebut tentang kecurian dan perlaksanaannya. Ini sebagai contoh bagi menghapuskan kezaliman. Jadi undang-undang yang dibuat mentalamaknya nak selamat daripada berlakunya kejahatan oleh kegiatan manusia. Jadi bila lah tangan tu kena gerak, jadi mungkin orang nak curi tu dia fikir sampai 10 kali nak curi. Sebab curi-curi ni dan tangan habis. Jadi tangan kita ni kalau kita nak gerak, tak beri 10,000 sebelah. Tak beri, amat tak beri. Kalau hak amat lah. Orang lain tak tahu. Tak beri. Jadi kalau 2 belah, 20,000. Tak beri. Murah. Murah. Tapi orang nak hidup kan. Orang nak hidup. Cerita dia mula. Kalau hak boleh jual, ada orang nak beli, dia sanggup jual so. Buah pinggan ada 2, ada sebut kita boleh hidup, jual so. Kenapa? Nak belanja untuk keperluan hidup. Oleh kerana masalah hidup ni berat sangat di setengah-setengah negara. Jadi boleh berlaku dalam masyarakat orang jual buah pinggan. Jadi mana-mana anggota yang boleh pakai so, jual so. Tapi kita sini memang tak boleh tak jual. Kalau kita sini sebab tidaklah sampai ke tahap tu. Walau jerit secara mana. Orang kafir adalah seperti kebaikan luaran. Orang kafir ni baik dia, molek dia
supaya baik hak nampak luar je lah. Manakala pencuri seperti kebaikan dalam hati. Sesemuanya telah lalu Allah berfirman pada ayat 38 ini, Shalom Rajul. 38 tadi. Yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim.